Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami ingin membentangkan tentang komunikasi di tempat kerja. Kami terdiri daripada 4 orang iaitu Putri Nur Afrina, Azli Izzati, Nik Nurisa dan akhir sekali Aina Arisa. Hari ini kumpulan saya akan menerangkan tentang komunikasi di tempat kerja. Yang pertama ialah tujuan komunikasi di tempat kerja. Tujuan komunikasi di tempat kerja ni adalah untuk mengurangkan konflik antara pekerja. Selain itu, ia akan memudahkan kerja yang dilakukan secara berkumpulan. So, dia takkan ada salah faham antara pekerja dan juga pengurus. Selain itu, ia juga akan meningkatkan produktiviti kerja kita. Peningkatan produktiviti ni boleh membantu mencapai matlamat sesuatu organisasi. So nanti suatu organisasi tu akan mudah dilaksanakan sekiranya pekerja mengamalkan tutur kata atau bahasa yang baik untuk bercakap ataupun banyak berkomunikasi bersama rakan-rakan sekerja. Okey. Di sini saya akan menerangkan tentang struktur organisasi formal, kompleks dan berpusat. Struktur organisasi formal adalah sesebuah organisasi formal mempunyai struktur yang jelas. Struktur ini menerangkan hubungan autoriti, kuasa accountability dan tanggungjawab. Struktur sedia ada juga menerangkan bagaimana saluran terbentuk dan melalui komunikasi yang berlaku. Ciri-cirinya pula diciptakan untuk tujuan yang tertentu yang jelas, pembentukannya disengaja dibuat, strukturnya jelas, hubungannya antara anggota bersifat profesional. Bagi struktur organisasi kompleks pula, struktur organisasi apabila mengawal lebih daripada 2 orang, lebih kompleks lagi apabila organisasi ini memiliki badan fungsi sendiri dan memiliki struktur kepemilikan yang berbeza. Dalam syarikat ini juga terletak dalam bentuk organisasi syarikat terbatas, di mana pemilik syarikat adalah orang yang berbeza. Cirinya pula, teks yang berisi tahap-tahap dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan terdapat keterangan yang menjadikan teks prosedur tersebut lebih kompleks. Bagi struktur organisasi berpusat pula, dalam struktur organisasi ini, pihak berkuasa membuat keputusan tertumpu di bahagian atas dan hanya beberapa orang yang bertanggungjawab terhadap pembuatan dasar dan membuat dasar organisasi. Ciri-cirinya pula, kuasa membuat keputusan tertentu terletak pada pengurusan peringkat atasan. Terdapat beberapa faktor antaranya saiz organisasi dan penyebaran geografinya. Seterusnya adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang terorganisasi dengan baik, seperti lembaga sosialnya lain. Saluran komunikasi formal bercirikan susunan yang stabil. Pejabatnya melakukan pekerjaan yang benar-benar jelas. Aturan pekerjaan disusun dengan baik dan dapat diikut oleh orang yang berbeza dan adanya saksi yang jelas. Ciri-cirinya pula ialah berfungsi sebagai standard bagi semua laporan yang datang dari semua sumber agar dapat diperiksa kebenarannya. Maksud rangkaian komunikasi formal ialah sesuatu proses penyampaian dan penerimaan maklumat oleh 2 orang atau lebih yang mematuhi ketepatan profesional. Rangkaian komunikasi formal terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah rangkaian roda. Komunikasi lebih cepat dan mudah dapat mewujudkan seorang pemimpin. Idea dan maklumat kurang diperoleh. Yang kedua ialah rangkaian rantai. Mengikut arahan secara formal dan penyampaian maklumat adalah sederhana. Yang ketiga ialah rangkaian semua saluran. Semua ahli bebas berkomunikasi antara satu sama lain. Cepat, ketepatan dan keberkesanan maklumat kurang jika ketiadaan ketua. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi formal. Kebaikan yang pertama ialah kerja yang sistematik yang membahagikan aktiviti kepada unit dan jawatan. Masing-masing mempunyai peranan dan tujuan tertentu yang membolehkan organisasi berjalan dengan sistematik dan lancar. Yang kedua, hubungan profesional terhadap orang ramai
untuk berinteraksi antara satu sama lain kerana kerja dan lebih menekankan hubungan profesional daripada hubungan interpersonal. Yang ketiga, kuasa yang jelas mempunyai rantaian perintah yang kukuh. Ia menggariskan garis kuasa dan kuasa membuat keputusan. Jadi, hubungan di antara orang bawahan dan orang atasan ditakrifkan dengan jelas. Kelemahan bagi struktur organisasi formal yang pertama ialah lambat membuat keputusan. Setiap orang tidak boleh membuat keputusan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, ia mesti mengalir melalui rantai arahan. Akibatnya, keputusan tidak dapat dibuat dengan segera apabila masalah timbul oleh orang yang terlibat secara langsung. Yang kedua ialah organisasi yang tegar. Rakyat mesti berdisiplin dalam menjalankan peranan mereka. Mereka mesti mematuhi prosedur atau peraturan yang berkenaan tanpa pengecualian. Sebagai contoh, mereka yang berjawatan lebih rendah tidak boleh bertindak melulu dan mesti mendapat kelulusan pihak atasan. Yang ketiga, kos yang lebih tinggi berdasarkan organisasi formal dijalankan. Perniagaan yang membahagikan organisasi kepada jabatan atau unit. Setiap satu mungkin memerlukan pengarah, pengurus dan penyelaras berbanding struktur organisasi tidak formal. Saluran komunikasi tidak formal. Komunikasi yang bergerak bebas di dalam organisasi. Pertukaran maklumat tidak mengikut saluran manapun kerana ianya boleh dibentangkan ke semua arah dan ianya merupakan apa sahaja bentuk komunikasi yang berlaku di dalam organisasi selain daripada komunikasi secara formal. Antara komunikasi tidak formal ialah untai tunggal. Melalui untai tunggal ini, maklumat boleh disampaikan dengan lebih cepat tetapi kurang tepat. Ahli di hujung rantaian ini biasanya seorang yang pendiam dan hanya berhubung dengan seorang ahli sahaja kerana kurangnya bersemuka dan kepuasan ahli sukar untuk dicapai. Ketua bagi struktur ini juga berkemungkinan untuk ada dan tiada. Seterusnya adalah rantaian gosip. Komunikasi yang terjadi apabila seseorang memberikan maklumat kepada sesuatu kumpulan dan kumpulan tersebut menyebarkan maklumat kepada lebih ramai orang. Dengan cara ini, maklumat tersebut akan berlaku secara berterusan. Komunikasi ini tidak mempunyai ahli dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga adalah rantaian kebarangkalian. Rantaian ini tidak mengira siapa penerima maklumat tersebut kerana ia dilakukan secara rawak. Maklumat yang disampaikan tidak penting tetapi mempunyai isi yang menarik. Akhir sekali adalah rantaian gugusan. Komunikasi dalam rantaian ini dilakukan oleh orang yang memberikan maklumat kepada orang yang dipercayainya dan mereka memberitahu kepada orang lain. Hanya beberapa individu yang dikenali sebagai penghubung kepada maklumat ini. Kebaikan dan kelemahan struktur organisasi tidak formal. Untuk kebaikan, ianya cekap kerana pekerja dapat membincangkan masalah berkaitan dengan pekerjaan sesama mereka tanpa terkait dengan hierarki di dalam pejabat. Ini juga menjimatkan masa dan kos organisasi. Seterusnya adalah interaksi yang santai dapat memainkan peranan yang penting dalam organisasi dan dapat menyumbang kepada peningkatan budaya kerja. Akhir sekali, ia merupakan satu alternatif untuk menampung kelemahan yang tidak dapat dilaksanakan melalui komunikasi secara formal. Kelemahannya pula adalah mudah berlakunya penyebaran kabar angin kerana maklumat boleh bergerak dengan bebas. Yang kedua, kerahsiaannya sukar untuk dijaga kerana kepantasan dalam memberi maklumat sangat laju. Akhir sekali, tiada bukti dokumentari yang boleh mensahihkan maklumat disebabkan maklumat boleh datang dari semua arah.